Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30 kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya pada petang ini di dalam live kita untuk seketika waktu ini. Pertamanya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana kita diberikan kekuatan dan juga kesihatan yang baik. Kita diberikan umur yang panjang untuk kita terus berinteraksi bersama kawan-kawan kita, ya, sama ada di alam nyata maupun di alam online, di alam maya maupun di alam mimpi, ya. Bersyukurlah kita kerana masih diberi peluang untuk menghirup udara yang dingin ini. Okey, yang pertama sekali kita jangan lupa kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin yang sekarang ini menggadai nyawa mereka untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, ya, salah satu tempat suci bagi umat Islam, ya. Dan mereka sajalah yang kita harapkan, harapan umat Islam seluruh dunia kepada umat Islam di Palestin. Kerana kita berada jauh, kita tidak ada keupayaan untuk ke sana. Jadi betul-betul, ya, seluruh umat Islam di dunia mengharapkan mereka sajalah untuk membela maruah kita umat Islam, ya, di dalam mempertahankan Masjidil Aqsa itu. Jadi walaupun kita tidak ada keupayaan, tidak ada kekuatan untuk pergi ke Palestin, tetapi senjata yang paling berkat, yang paling tajam, senjata yang paling ditakuti oleh Zionis Israel ini adalah senjata doa, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kekuatan dan juga memberikan semangat juang yang tinggi kepada rakyat Palestin, ya, untuk mereka menumpaskan musuh Allah Zionis Israel ini. Dan kita yakin bahawa kemenangan itu tetap akan berpihak kepada kebenaran, ya. Jadi sebelum Allah anugerahkan kita kebenaran, sudah pastilah kita akan diuji dulu, ya, dengan kesusahan dan pengorbanan. Tidak ada kejayaan boleh dikecapi tanpa ada pengorbanan. Jadi mereka-mereka yang gugur syahid di bumi Palestin, yang niat mereka, ya, melawan Zionis itu bukan niat untuk mempertahankan tanah air, tetapi niatnya adalah untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Islam. Mereka akan memperolehi syahid, ya, apabila mereka berkorban. Jadi pentingnya niat itu sebenarnya, ya. Kalau niat itu untuk mempertahankan bangsa Palestin, ya, kaum mereka, atau niatnya hanya untuk mempertahankan bumi Palestin, ya, dengan semangat patriotiknya, ya, itu amat merugikan. Dalam suasana sekarang ini, nawaitu itu naklah betul dan tepat, iaitu mereka mempertahankan Masjidil Aqsa itu dan juga mempertahankan bumi Palestin kerana nak mempertahankan agama Islam itu, ya, daripada dicerobohi di tanah Palestin. Kalau itu niat kita kerana agama, ya, insya-Allah kalau mati pun kita akan ditempatkan di kalangan para syuhada. Jadi apa pun yang kita buat, niat itu penting. Sama jugalah kita di media sosial ini, ya. Kalau niat kita masuk, ya, buat penerangan dekat sini, niatnya kerana pitih, kerana dedak, kerana orang bagi kita upah, ya, tinggi, rendah ke tak kisahlah. Kerana niat kita itu, maka kita tidak dapat apa-apa kecuali upah yang kita dapat. Dan tak dapat apa-apa lah kecuali upah yang kita dapat. Tapi kalau niat kita kat sini, ya, untuk beri penerangan, kerana apa? Kerana kita nak melawan kemungkaran, melawan pembohongan, melawan fitnah, kerana fitnah itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Taala, kerana fitnah itu dilarang oleh agama. Kalau niat kita betul, ya, insya-Allah apa yang kita lakukan, apa penerangan yang kita berikan akan mendapat pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu saya katakan apa saja yang kita buat adalah bergantung kepada nawaitu kita. Ya, sama juga dalam berperangan. Kalau dalam berperangan itu nawaitunya mempertahankan agama Allah, maka insya-Allah kalau mati itu Allah akan tempatkan di kalangan para syuhada, orang yang mati syahid. Ya, kerana kisah-kisah di zaman Rasulullah dulu, ya, dalam perang Badar, ada salah seorang tentera Islam yang telah mati, ya, tapi Allah mengatakan dia tidak ditempatkan di syurga. Ya, dia bukan syuhada.
Jadi para sahabat pun pelik. Kita ni berjuang perang Badar ni, ya, dalam peperangan, ya, bersama Rasulullah. Sahabat kita mati sama juga sahabat-sahabat yang lain. Kenapa dia seorang ni? Nabi tak kata dia mati syahid. Ya? Bahkan Nabi kata dia akan duduk di neraka. Sebab apa? Sebab Nabi tahu, ya, dan melalui wahyu yang Allah turunkan, bahawa salah seorang sahabat yang mati itu, ya, mereka berperang kerana nak dapatkan harta. Ya, dia masuk perang, niat dia kalau menang dapat harta rampasan. Ya, zaman dulu kala, kalau menang mereka akan merampas segala harta musuh. Mereka akan agih-agihkan, ya, di kalangan tentera-tentera. Itu dulu punya style peperangan, ya. Jadi ada yang berperang itu nawaitu dia nak menang. Dia nak menang tentera Islam ini bukan apa? Kerana dia nak dapatkan harta. Jadi bila dia mati, dia tak dapatlah, ya, mati syahid. Itulah kisah, ya. Betapa pentingnya kita membetulkan niat kita dulu, ya. Betapa pentingnya apa pun yang kita buat, ya. Kalau macam kita sekarang memberi penerangan, macam saudara-saudara yang ikuti live ini, ya, kalau niatnya hanya untuk datang ke sini, ya, untuk nak mengganggu saya buat live, anda tulis komen macam-macam dekat situ, mentang-mentanglah moderator saya tidur. Saya ada moderator juga, saudara, ya, yang telah saya yang telah pun menjadi sukarelawan, ya, dalam room saya ini, ya, pro bono. Tak ada upah pun, ya, nak jaga room saya ni. Kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia bekerja, ya. Tak boleh nak kata apalah sebab saya tak bagi upah kat dia. Dia tak ada gaji. Jadi saya tak boleh paksa dia setiap kali live kamu kena jaga room saya. Ya, check komen-komen di bawah. Saya tak boleh buat macam tu sebab dia pro bono. Dia sukarela. Kalau dia bantu saya, ya, saya harapkan dia dapat pahala jugalah. Kerana bersukarela membantu supaya room saya ini tidaklah, ya, terdapat komen-komen lucah dan sebagainya. Ya, nak kutuk saya tak apa. Saya tak ada masalah, sebab tu saya tak delete anda kutuk, ya. Boleh saja saya block, saya mute anda, ya. Bila anda kutuk saya, apalah si botak ni. Kalau kamu panggil saya si botak, saya tak marah sikit pun sebab dia bukan fitnah, ya. Sebab benda itu betul, ya. Yang tak bolehnya fitnah, ya. Kalau kamu kata, weh, itu apa ni, Wan itu rambut panjang, itu fitnah lah. Mana saya ada rambut? Jadi kalau sebut saya botak, saya tak marah sebab bukan fitnah, itu betul. Nak kata saya gemuk, katalah saya gemuk pun. Pada pandangan anda mungkin saya gemuk. Kalau pada pandangan anda pula kurus sangat, mungkin saya kurus, kan? Tapi alhamdulillah lah, ya, gemuk pun tidak, kurus pun tidak, sadu pun tidak, kan? Biasa-biasa, ya. Okey. Jadi kalau nak kutuk-kutuk situ tak ada masalah, ya. Saya tak marah lah. Botak ke, askar pencen ke, benda betul, ya. Apa nak marah? Yang kita mungkin terasa hati ataupun nak marah ni kalau kita bercakap benda-benda fitnah. Sebab kita bercakap kat sini pun kita nak melawan fitnah, kan? Jadi kita okeylah, ya. Masing-masing dah tua-tua bangka ni, kan? Tapi tak semestinya tua, orang matang, ya. Kalau kita tengok Mahathir Mohamad tu tua juga, ya. Tapi tengok perangai dia dah macam budak-budak lah, ya. Betul lah kata orang, ya. Bila kita dah tua-tua ni, kadang-kadang dia balik kepada zaman bayi dulu, ya. Dia dah peringkat nak masuk nyanyuk ni, dia dah pelik-pelik, cakap pun dah pelik-pelik, ya. Itu biasalah, ya. Semua orang akan lalui zaman tua, ya. Kalau umur panjang, merasalah zaman tua, ya. Kalau umur pendek, setakat mana umur yang kita ada saja, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita supaya kita dapat meneruskan apa yang patut kita teruskan, ya, untuk agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita semualah, ya. Okey, yang saya nak ulas hari ni adalah berkenaan, saya dah terbaca, ya, semalam lah, ya, semalam dalam ucapan Muktamar Pemuda PAS. Kita kena ingat lah, ya, sekarang Muktamar PAS dah bermula, ya, selama 2 hari 3 hari, saya tak pastilah, 20 hari bulan, ya, bermulanya Muktamar PAS. Jadi seperti biasalah, bila Muktamar PAS ni dimulai dengan Muktamar Dewan Pemuda PAS yang diresmikan oleh Tuan Ibrahim Tuaman, Timbalan Presiden PAS.
Di dalam ucapannya, Tuan bin Tuan Man kata, bersabarlah wahai pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang PAS lah tu. Bersabarlah kepada pemuda-pemuda dan pejuang-pejuang PAS. Kita tidak berapa lama lagi akan menjadi kerajaan di Putrajaya. Itu ucapan Tuan bin Tuan Man. Ya? Saya mendengar tentang peluang nak pergi Putrajaya ni bukan semalam. Ya? Kita dah dengar berbulan-bulan yang lalu. Bahkan selepas pilihan raya ke-15, ya, setelah Agong memberikan pengiktirafan kepada kerajaan perpaduan, suara-suara itu selalu didendangkan. Ya? Tak lama, paling kuat sebulan, 2 bulan je kerajaan ini. Tak lama lepas raya habislah. Tak lama bulan Ogos. Tak lama bulan September. Tak lama lepas pilihan raya Pulai. Ya? Tak lama selepas pilihan raya negeri, kerajaan ini akan tumbang. Lepas tu tak lama, lepas Pulai ni habislah, lepas Pelangai habislah, dan hari ini masih bercakap lagi tidak lama, saudara. Ya, inilah ucapan-ucapan yang sering diungkapkan oleh pimpinan PAS. Ya, bercakap dengan ahli-ahli mereka, penyokong-penyokong mereka dalam muktamar, mereka tidak lagi bercakap tentang rakyat, mereka tidak lagi bercakap tentang dasar dan polisi negara kerajaan sekarang ini. Ya, yang keluar dari mereka dah kuasa, kuasa dan kuasa. Ya, meyakinkan penyokong mereka, sabar, tak lama sangat dah kita akan pergi Putrajaya ni. Dalam masa mereka kata tak lama tu, dah seorang, 2 orang dah ahli parlimen dia menyokong PMX. Ya, takkan pada penyokong tak boleh nak fikir. Ya, sampai bila pemimpin nak memperdayakan kepada penyokong supaya penyokong tidak down. Awak down, kawan tak down. Awak down, kawan tak down. Tu orang Tuan bin Tuan Man cakap kat Pahang lah kan. Bila dia cakap dengan Pahang, dia kata macam tu. Awak down ke weh? Kawan tak down. Sekejap lagi kita pergilah jadi kerajaan kat Putrajaya. Sabarlah, janganlah keluar parti dulu. Kan? Macam itulah saudara. Ya? Cara pemimpin nak mengawal penyokong mereka supaya mereka tidak kecewa. Supaya mereka tak rasa rendah diri. Sebab dah berkali-kali mereka ditipu dan diperdaya. Berkali-kali mereka diberikan semangat. Kononnya PN ini bila-bila masa saja akan membentuk kerajaan di Putrajaya. Ini yang mereka selalu dengar, yang didendangkan oleh pemimpin-pemimpin dalam ceramah-ceramah. Ya, mereka kata ini kuasa Tuhan. Kita kena yakin dengan kuasa Tuhan. Tuhan boleh Tuhan boleh memberikan kuasa kepada mana-mana yang dia suka dan menarik kuasa daripada mana-mana yang dia suka. Waktu itulah dia main dengan nama Tuhan ni, kekuasaan Tuhan. Ya? Jadi betul, kita tidak pertikaikan. Ya? Kekuasaan Tuhan ini, kalau nak baca kekuasaan Tuhan ini, kamu tak masuk pilihan raya pun, tak masuk pilihan raya pun, kalau Tuhan nak kata kamu jadi kerajaan, boleh jadi. Kun fayakun. Kalau Tuhan kata jadi, maka jadilah. Benda tak masuk akal kat kita pun, kalau Tuhan kata nak jadi. Ya? Kamu tak masuk pilihan raya pun, kalau Tuhan kata nak angkat kamu sebagai kerajaan, jadi. Apa bukti dia? Ya, 22 bulan kita jadi kerajaan, mereka masuk, tak masuk, tidak melalui pilihan raya. Mereka masuk jadi kerajaan tebuk atap. Tak terfikir kepada otak kita yang matang ini, yang percaya kepada amalan demokrasi. Tak terfikir kita bahawa dalam sejarah negara kita akan ada satu hari nanti kerajaan wujud tanpa melalui pilihan raya. Kita tak dah terfikir daripada sejak zaman merdeka. Kalau tanya arwah Tengku Abdul Rahman, kalau tanya arwah Tun Hussein On, Tun Razak, kalau tanya Pak Lah masih hidup sekarang ni, kalau tanya Pak Lah pun, dia percaya tak? Dia pernah terfikir tak bahawa satu hari nanti Malaysia akan dipimpin oleh sebuah kerajaan yang tidak melalui pilihan raya? Semua tak terfikir, saudara. Tak terfikir. Tapi berlaku. Memang berlaku. Ya, Tuhan takdirkan. Memang berlaku. Kumpulan pengkhianat berpakat dengan geng-geng lebay. Berpakat dengan orang yang digelarkan ulama. Mereka berpakat, bersekongkol nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan yang didirikan melalui usaha, peluh, wang ringgit, tenaga rakyat. Mereka sanggup jatuhkan. Kenapa? Kerana mereka nak jadi kerajaan. Kerana mereka nak dapatkan kuasa. Matlamat menghalalkan cara
Sebab itu mereka sanggup bersekongkol dengan puak pengkhianat untuk nak menjatuhkan kerajaan PH. Itu kuasa Tuhan. Ya, itu kuasa Tuhan. Ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Baru kita tahu bahawa lebay ini yang bercerita tentang Islam, yang di mulut mereka berbaca Al-Quran, hadis, hafal Al-Quran, tetapi berdepan dengan kuasa, mereka sanggup lacurkan semua itu. Baru kita tahu. Selama ini kita ingat orang berserban berjubah ini betul-betul mempunyai akhlak Nabi. Kita ingat orang berjubah ini, janggut panjang ini, kita ingat mereka ada kesabaran. Mereka ada semangat juang. Mereka akan bersabar dan terus berjuang, bekerja untuk mendapatkan kerajaan. Tetapi tidak, saudara. Mereka tidak sanggup bersabar. Mereka tidak mahu berjuang. Mereka nak ambil jalan yang mudah, dan jalan yang mudah itu adalah bersekongkol dengan puak pengkhianat. Baru kita boleh jadi kerajaan. Baru kita boleh jadi menteri. Ini panggil lebay. Kalau tanya mereka apakah perbuatan mereka itu halal atau haram, mereka kata halal. Kami mengambil mandat rakyat, mengambil merampas mandat rakyat tidak melalui pilihan raya, halal. Sebab apa halal? Sebab kami nak lawan kerajaan yang ada DAP. Sebab apa nak lawan kerajaan DAP? Sebab DAP anti-Islam. Itu. Dia nak menghalalkan hukum dia. Dia nak menghalalkan tindakan yang dia buat. Dia berbeza dengan hukum apabila dia dirampas kerajaan Perak waktu dia jadi menteri besar. Di situ merampas mandat rakyat, hukum dia haram. Sebab apa? Sebab menteri besar PAS waktu itu tumbang. Siapa yang merampas haram. Bila dia punya hak dirampas orang, haram. Tapi kalau dia merampas hak orang, halal. Ni saya nak bagi tahu warna-warna di bawah ni. Buka minda kita. Kita fikir, apa bezanya pengkhianatan suatu PAS dikhianat di Perak dengan apa bezanya pengkhianatan suatu kerajaan PH kamu khianat. Kamu bersekongkol dengan pengkhianat. Kamu rampas mandat rakyat itu. Tak ada beza, saudara. Sebab itu hari ini dalam muktamar dia, Tuan Brain Tuan Man sebut, bersabar. Tak lama dah PN akan bentuk kerajaan. Sebab apa dia kata begitu? Sebab terpaksa bercakap begitu untuk meyakinkan muktamirin, orang-orang yang hadir dalam muktamar itu, bahawa kamu jangan merasa rendah diri, kamu jangan merasa kecewa, kamu jangan merasa seolah-olah dah tak ada harapan dah, dengan kekuatan kerajaan perpaduan ini. Percayalah, bersabarlah, tidak berapa lama lagi kita akan bentuk kerajaan. Jadi sewaktu dalam muktamar ni saya nak bagi tahu kepada penyokong-penyokong PAS yang mungkin dalam ini ada kebetulan tengah-tengah live ni kan, tolong bangkit dan bertanya. Boleh tak bertanya kepada pimpinan PAS? Kemungkinan kalau kamu ada peluang untuk berbahas ke, untuk bertanya, tolong tanya. Cara manakah lagi yang ada untuk PAS membentuk kerajaan sekarang? Kalau tidak melalui pilihan raya, apa cara lagi? Dan kalaulah cara itu ada sekalipun, apakah ini dibenarkan oleh Islam? Itu yang paling penting. Kalaulah cara itu ada pun, apakah cara itu dibenarkan melalui Islam, agama kita? PAS parti Islam, katanya perlembagaan dan dasarnya Islam, Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Apakah tindakan-tindakan tanpa melalui sistem pilihan raya, apakah tindakan itu dibenarkan melalui hukum Islam? Seorang perwakilan tolong tanya. Sebagaimana yang kita ketahui, melalui SD dah tak pakai dah sekarang. Melalui sistem undi percaya tak percaya dalam parlimen telah pun dilakukan. Apa lagi cara dia yang perlu dilakukan? Dan kalau ada pun cara itu, apakah cara itu dibenarkan oleh hukum Islam, oleh akhlak Islam? Tidak semuanya peraturan yang dibenarkan dalam undang-undang dunia ini dibenarkan melalui akhlak Islam. Contohnya dalam parlimen,
Ya. Undang-undang dalam parlimen, kamu boleh berkata apa saja, orang tak boleh saman kamu. Ya, kamu boleh berkata saja apa selagi diizinkan oleh speaker. Itu undang-undang parlimen. Tetapi kadang apa yang kamu perkatakan dalam parlimen itu bertentangan dengan akhlak Islam. Kalau sebuah parti Islam, sepatutnya dia kena di samping dia kena patuhi undang-undang dunia ini, dia kena lebih patuhi apa yang ditetapkan oleh Islam. Akhlak bercakap. Kadang bila kita tengok ahli PAS dan parlimen bercakap, macam tak ada akhlak. Memalu, kita sebagai orang Islam rasa malu. Ya, JP kafir. Memang kafir pun. Inikah akhlak orang Islam daripada sebuah parti Islam? Betul, memang dia kafir. Tapi apakah kita diajar untuk nak berkata secara macam tu, dia memang kafir pun? Apakah itu akhlak Islam? Bagaimana orang bukan Islam nak berjinak dengan agama kita kalau begitu kesat dan kasarnya kita menggela orang? Isunya bukan isu betul dia kafir, tapi isunya kita menyuarakan itu. Apa keperluannya kita nak kata DP kafir? Apa untungnya kamu kata begitu? Dah puluhan tahun kamu dah sebut DP kafir. Apakah kamu boleh jadi kerajaan? Apakah parti kamu bertambah hebat? Kenapa parti kamu tidak pernah diberi peluang jadi kerajaan pusat? Semuanya menumpang orang. Sebab apa? Sebab inilah saudara, Tuhan tak berkat dengan dakwah yang kamu bawa. Kalau ini cara parti PAS nak tunjuk sebagai parti Islam, memang tidak wajar dia diberi peluang menjadi kerajaan. Biarlah dia menumpang parti lain. Tak ada akhlak langsung. Siapa nak yakin? Bercakap sikit terus. Ya, nak cakap orang kafir. Sehingga kan ada ahli parlimen daripada DAP bangun. Ya, mereka rasa seperti mana terhina. Betul, kami kafir tak apa, kata Jelutong. Betul. Tapi bagaimana kawan-kawan kami dalam DAP yang Islam? Dalam parlimen itu ada 3 orang ahli parlimen DAP yang Islam. Apakah kamu tak jaga perasaan dia? Sedangkan dia agama dia sama dengan agama kamu. Ini kata ahli parlimen Jelutong. Maksudnya dia tak kisah diri dia dikatakan kafir. Dia tak kisah. Tetapi dia nak bagi tahu orang PAS, kamu tak rasa apa-apa ke? Kawan kamu yang beragama Islam, yang sama dengan kamu, Tuhan yang sama dengan kamu, kitab yang sama dengan kamu, Nabi yang sama dengan kamu, berada dalam parti kami. Apakah kamu tak mau ya, tak fikir tentang perasaan mereka? Apabila kamu mengkafirkan DAP,